Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk inovasi saya iaitu Formula 5x580 Automatic Transmission. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Hazrul bin Majuri daripada College Vocational Taiping. Tujuan inovasi. Tujuan inovasi ini adalah untuk membantu pelajar untuk mengenal pasti kedudukan clutch dalam kotak transmisi 4 kelajuan. Dan yang kedua adalah untuk membantu pelajar untuk memahami operasi clutch 4 kelajuan. Latar belakang sinopsis inovasi. Semasa saya mengajar kursus MTA 3022 iaitu Transmission Maintenance System, sistem penyelenggaraan transmisi dalam program teknologi automotif 2 SVM, dalam waktu PKP iaitu mengajar secara dalam talian, untuk memberi kefahaman kepada pelajar berkenaan dengan kedudukan komponen clutch dan juga operasi sistem transmisi automatik, di mana medium yang saya gunakan adalah nota penerangan dari dalam PowerPoint dan juga video daripada YouTube. Walau bagaimanapun, hasil daripada keputusan kuis praktikal bahagian A berkenaan dengan cadangan perbaikan selepas diagnose menunjukkan pelajar masih belum memahami kedudukan komponen clutch yang betul dan juga operasi clutch dalam kotak transmisi 4 kelajuan. Justru itu, satu formula yang saya hasilkan iaitu 5x580 yang merupakan gambar rajah berkotak 5 sisi bagi menggambarkan kedudukan dan operasi clutch secara serentak dalam kotak transmisi automatik 4 kelajuan. Rasional membangunkan inovasi. Di antara rasional membangunkan inovasi ini adalah disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah formula 5x580 sesuai digunakan untuk memberi penerangan kepada pelajar iaitu secara asas kedudukan komponen clutch dan operasi clutch transmisi automatik 4 kelajuan. Dan yang kedua, formula 5x580 dapat mengenal pasti kedudukan sebenar komponen clutch dalam kotak transmisi dan seterusnya pelajar dapat memahami bagaimana setiap clutch beroperasi menghasilkan setiap pecutan. Cadangan tindakan pelaksanaan inovasi. Yang pertama adalah penyediaan sumber, iaitu menyediakan manual automatik transmisi 4 kelajuan bagi proton wajar. Yang kedua, sebuah kotak transmisi proton wajar yang lengkap. Seterusnya, nota penerangan dan yang terakhir adalah video penerangan yang diambil daripada YouTube. Yang kedua, menghasilkan inovasi formula 5x580. Yang ketiga adalah pengujian keberkesanan inovasi formula 5x580, iaitu dengan membuat perbandingan hasil keputusan di antara kuis praktikal 1 dan juga kuis praktikal 2. Kaedah pelaksanaan inovasi. Terdapat 4 langkah kaedah pelaksanaan inovasi ini. Yang pertama sekali ialah penerangan kotak formula 5x580. Langkah kedua, penerangan berkenaan fungsi setiap bucu kotak. Langkah ketiga adalah menjelaskan kedudukan clutch berdasarkan bucu kotak. Langkah keempat adalah menjelaskan operasi clutch berdasarkan kelajuan. Saya akan terangkan satu persatu setiap langkah ini. Langkah 1, penerangan kotak formula 5x580. Gambar rajah ini merupakan gambar rajah berkotak yang mempunyai kotak 5 sisi yang mewakili clutch and brakes bagi sisi dia bahagian atas dan sisi bahagian kanan mewakili speed. Langkah 2, penerangan berkenaan fungsi setiap bucu kotak. Setiap bucu di bahagian atas dan bahagian sisi kanan mempunyai fungsinya. Bahagian atas adalah merupakan kedudukan bagi clutch and brakes iaitu terdiri daripada front clutch FC, rear clutch RC, K kick down brake, O one way clutch, L lower and reverse brake, EC adalah end clutch. Manakala bahagian sisi kanan adalah kelajuan yang dihasilkan iaitu first bagi L, first, second, third, fourth dan juga R reverse.
Langkah seterusnya adalah langkah ketiga, iaitu menjelaskan kedudukan clutch berdasarkan bucu kotak. Gambar rajah ini, iaitu formula phi times phi AT, menunjukkan kedudukan yang sebenar bagi kotak transmisi 4 kelajuan. Kalau kita tengok gambar rajah ini, kedudukan yang pertama adalah front clutch. Kedudukan kedua adalah rear clutch. Kedudukan ketiga adalah kick down brake. Kedudukan yang keempat adalah kedudukan yang keempat adalah one way clutch. Kedudukan yang kelima adalah low and reverse brake. Dan kedudukan yang terakhir adalah end clutch. Berdasarkan susunan ini, pelajar dapat mengenal pasti kedudukan yang sebenar setiap komponen, iaitu komponen clutch and brakes dalam kotak transmisi 4 kelajuan. Dan yang terakhir adalah langkah yang keempat, iaitu menjelaskan operasi clutch berdasarkan kelajuan. Okey, jika dilihat formula phi times phi AT ini, pelajar boleh memilih step gear berdasarkan gear level position. Contohnya, ini adalah dalam keadaan parking ataupun neutral, P ataupun N. So, jika pelajar nak memilih pada position R, iaitu reverse, pelajar akan dapat mengenal pasti komponen yang terlibat bagi setiap clutch. Iaitu, apabila operasi bagi R reverse, clutch yang terlibat adalah front clutch dan juga L, iaitu low and reverse brakes. R dan juga R ia adalah reverse, low and reverse brake, dan juga FC adalah front clutch yang terlibat. Di sini pelajar dapat mengenal pasti bagaimana antara dua komponen clutch menghasilkan reverse. So di sini pelajar dapat mengenal pasti komponennya. Jika pelajar nak mengetahui bagaimanakah front clutch itu, pelajar boleh klik di bahagian atas sini yang berwarna merah. Hanya klik sini, pelajar dapat mengenal pasti front clutch dia bagaimana. Yang terdiri daripada piston, clutch plate, clutch disc, hub dan snap ring. Berfungsi pada gear 3, third dan juga undur R. Dan jika pelajar nak mengetahui komponen bagi L dan juga R, pelajar hanya boleh klik di bahagian atas. Okay, pelajar dapat mengpasti bagaimana komponennya, iaitu low and reverse brake, terdiri daripada piston, clutch plate, clutch disc, hub dan juga snap ring. Berfungsi hanya pada gear first bagi L dan juga undur R reverse. Di sini pelajar dapat mengenal pasti operasi bagi reverse. Jika pelajar untuk mengenal pasti operasi bagi D, position bagi D, okey, pelajar dapat mengenal pasti komponen apa yang terlibat. Iaitu kalau kita lihat di atas ini ialah pergerakan di antara operasi R dan juga O. R ni apa? R ni adalah rear clutch. O adalah one way clutch. Maksudnya bagi gear yang pertama first, yang engagement ni adalah terdiri daripada R dan juga O. Okey, berdasarkan gambar raja di bawah ini juga, pelajar dapat mengenal pasti komponen bagaimana ia terlibat. Jika pelajar nak mengenal pasti bagaimana bentuk rear clutch, pelajar hanya klik di bahagian atas dan pelajar dapat melihat dia punya gambar raja. Iaitu terdiri daripada piston, clutch plate, clutch disc, hub dan juga snap ring. Berfungsi hanya pada gear second and third sahaja. Dan juga jika pelajar nak mengetahui bagaimanakah bentuk komponen O, iaitu one way clutch, pelajar hanya klik di bahagian atas, pelajar dapat mengpasti dia punya one way clutch, dia punya bentuk, di mana fungsinya adalah untuk memandu drive komponen gear set bergerak pada satu arah, one direction. Berfungsi pada gear yang pertama bersama dengan rear clutch RC. Okay, dalam bahagian D, pelajar boleh menekan. Contohnya dalam bahagian D, pelajar boleh menekan dia punya minyak. Kalau kita tengok gambar rajah minyak tapak kaki ini, pelajar boleh tekan. Apabila tekan lagi ke bawah, dia akan masuk ke gear kedua. Tekan lagi ke bawah, dia akan pergi ke gear yang ketiga. Tekan lagi yang terakhir, dia akan pergi ke gear keempat.
Beginilah fungsi-fungsi operasi setiap kelas yang diterangkan oleh pelajar. Bermaksud di sini, pelajar dapat mengenal pasti bagaimana fungsi-fungsi setiap kelas tu beroperasi menghasilkan kelajuan. Berdasarkan dia punya gambar raja ini, pelajar dapat mengenal pasti. Ya. Seterusnya gear yang ketiga, gear yang kedua dan juga gear yang ke bagi L. Perbezaan antara sebelum dan selepas inovasi. Sebelum inovasi. Yang pertama, penerangan hanya dengan video daripada YouTube dan sangat kompleks. Berkenaan dengan operasi Clash, pelajar masih tidak memahami. Selepas inovasi, penerangan video daripada YouTube dibantu dengan formula Phi times Phi 80, pelajar dapat memahami bagaimana setiap Clash beroperasi kerana dapat mengenal pasti Clash yang mana yang terlibat. Yang kedua, dari segi kedudukan Clash, pelajar tidak memahami apabila menggunakan manual yang terlalu kompleks, iaitu sebelum inovasi. Dan selepas inovasi, berdasarkan formula Phi dan Phi 80 ini, dan juga manual, pelajar dapat mengenal pasti kedudukan komponen penting Clash yang terlibat. Sebab kalau kita tengok dia punya formula Phi dan Phi 80 ini, kedudukannya mengikut turutan seperti dalam gambar raja. Impact keberkesanan inovasi berdasarkan analisis dokumen dalam kuis praktikal bahagian A seperti dalam jadual menunjukkan markah 4 orang pelajar dalam kuis praktikal 1 yang asalnya adalah kosong dalam soalan 1, begitu juga dalam soalan 2 telah meningkat sehingga ada yang mendapat markah sepenuh iaitu 6 markah. Graf di sebelah pula menunjukkan dengan jelas peningkatan markah pelajar antara sebelum dan selepas intervensi bahagian A diperkenalkan. Secara keseluruhannya, hasil daripada ujian dan inovasi yang dijalankan telah menunjukkan perubahan dan peningkatan pada tahap penguasaan pelajar dalam pembelajaran. Inovasi ini juga telah memberi impak kepada saya untuk terus menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Kesimpulan, secara keseluruhannya inovasi formula Phi times Phi 80 ini berjaya dan mencapai objektif. Walau bagaimanapun, inovasi ini masih perlu penambahbaikan memandangkan kompetensi unit ini memerlukan kehadiran pelajar untuk melaksanakan kerja-kerja amali bagi pengujian dan pemeriksaan setiap kelas yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.